Kemudian saya tanya juga, kamu ada buat tak yang macam renjis, tepung tawar tu? Dia kata, apa tu? Bayangkan dia cakap macam tu, apa benda tu? Bayangkan dia tak tahu perkataan tepung tawar tu. Saya ada kawan saya, dia ni kalau kita panggil dalam Islam pangkat ustaz lah. Dia ni dia menerus legasi ayah dia yang atas garis tiga line tu. Sami dia tu. Satu kelas dengan saya tu. Tapi dia dah menerus legasi sebab dia menghafal mantra. Bila dia hafal mantra, dia boleh jadi orang ni lah, kita panggil Tok Kadi lah kita panggil kan. Jadi saya pernah tanya dia, benda ni, isu ni sampai sakit telinga saya. Sakit telinga. Isu yang sebab start sakit telinga tu lah, maka bermulanya saya berfikir macam mana saya nak kaji tentang orang Melayu, dan orang Melayu ni jangan kutuk orang Melayu lagi dah depan ni. Dia kata bersanding kan, orang Melayu kata bersanding ni Hindu, keris Melayu ni Hindu. Saya tak tahu, saya tak faham. Lepas tu saya tanya dia, you senang saja nak faham. Dia kata, biasanya kalau dalam Hindu ni kita kena faham dia punya rangka dia sikit lah. Saya tanya juga, kamu ada buat tak yang macam renjis, tepung tawar tu? Dia kata, apa tu? Bayangkan dia cakap macam tu, apa benda tu? Dia tanya tepung tawar, apa tu? Bayangkan dia tak tahu perkataan tepung tawar tu. Kita senang-senang clear cakap, ni tepung tawar ni semua daripada Hindu. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu apa benda tu. Tu apa? Tepung tawar ada renjis pakai pandan. Saya tak tahu tu. So dia blur. Benda tu tak ada dalam dia punya pelajaran, dia tak ada dalam kotak agama Hindu, dia tak ada. Jadi kita nak sebut, bila kita sebut macam tu, dia jadi apa tau? Fitnah. Dia menjadikan orang Hindu ni marah kita. Sedangkan kita ni kan, kita kata ni, kita kan duduk di negara Malaysia. Rasulullah SAW dulu, dia duduk dalam satu negara. Dalam negara kerajaan yang Nabi bina tu semua tu bukan semua Islam. Majmuk. Ada orang agama Kristian, ada agama-agama yang lain. Jadi, dan baju perang Nabi pun bukan dihadiahkan oleh orang bukan Islam. Tapi kita kena tengok kat situ bahawasanya Nabi tak ada pun dia jumpa orang mana dia kutuk macam tu. Allah Ta'ala tak bagi kita cakap macam tu, dan kita bandingkan agama orang. Tak. Nabi datang, dia betul ke akhlak manusia. Bahawa dan memberitahu Tuhan kita Allah. Kita tak boleh paksa orang. Jadi kita kena faham bahawasanya bila kamu claim sesuatu perkara dengan Hindu, kamu kena buktikan lah. Bukan? Kalau selama hari ni kamu kutuk orang asam Jawa lah, tak ada dalil. Kalau kamu kutuk kata ini Hindu, mana dalil yang kata Hindu? Kita cerita dulu, tepung tawar tu apa? Ambil tepung, lepas tu tak ada garam ke? Tepung balik, tawar je tepung ni. Dia adalah macam ni ya. Kalau saya nak masuk rumah, saya kena ada kunci. Tepung tawar ni dia macam petua. Pernah tengok tak petua orang cari air dalam tanah menggunakan kelapa? Ada yang di jalan, lepas tu kelapa jatuh. Kelapa jatuh. Benda tu ada isu tak? Maksudnya isu macam mana? Ada isu? Ada isu menggunakan jin ke? Tak ada. Tak ada. Siapa-siapa saja boleh buat, letak kelapa di tapak tangan sampai di satu destinasi yang dikatakan ada air dalam tanah, kelapa tak akan berkulit dengan sendiri. Kemudian ada satu teknologi lagi, nak cari kabel. Pakai dawai ya? Dawai. Dawai tu akan bergerak dan di situ ada kabel, jadi dia orang gali lah. Jadi tepung tawar tu diibadatkan seperti itu. Dia bukannya satu alat tak ada. Kemudian di dalam tepung tawar tu pun dia ada filosofi. Macam contoh kita kata baju Melayu dia ada 3 kocek. Islam, iman, ihsan, kemudian dia letak 5 rukun. 5 rukun Islam kat di bahagian dada tengah dia butang kan. Cakap sama. Filosofi yang dimasukkan di dalam adat yang penuh dengan syarat tadi. Kalau tepung tawar ni dia adalah satu adat. Dia adalah adat, bukan ritual. Kalau kata dia adalah ritual, salah. Orang tu dia tak tahu tepung tawar tu. Tepung tawar ni adalah adat saja. Kalau orang dulu buat khatam Quran, bawa pulut kuning. Bukan bagi siapa-siapa, makan dengan ramai. Jadi takkan nak bawa KFC. Kan? Ataupun itu bukan budaya kita. Jadi kita bawalah tepung tawar. Jadi di antara tepung tawar yang kita buat, tepung tawar yang masa kita buat tu berlaku ketika mana tepung tawar ni? Bukan saja kahwin, budak pergi bersunat. Sunat khatam tu dapat barang baru daripada owner, bukan pada barang. Barang tu tak ada masalah. Owner. Benda tu kita dah tak buat, kita hanya buat di sekarang ni, kita hanya buat di majlis resepsi kahwin saja.
Okey, kita kena ingat ya, bahawasanya tepung tawar ni adalah istilah yang diguna pakai oleh orang Melayu. Bertepung tawar ni maksudnya antara tangan kita dibalik dan dibuka, itu dipanggil tepung tawar. Dan kita kena ingat istilah bahasa kiasan lama ni, makna tepung tawar ni dia ada maksud dia setiap satulah. Okey. Kita dalam tersebut ada bahan-bahan tertentu seperti kunyit, beras putih, air tepung tawar. Air tepung tawar ni adalah air wangian. Air wangian ni yang kita ambil daripada sumber alami lah. So yang orang cakap apa, kadang-kadang orang tepung tawar tu guna air mawar semua. Campur dengan pandan sikit tu, wangi tu, wangi. Jadi takkan nak simbah air lain kan. Pakai apa tu? Tepung tawar apa? Cross spray banyak wangi. Takkan nak pakai yang tu. Jadi kita dah hilang satu identiti. Sebenarnya yang menyebabkan hilang kita punya bahagian tu sebab kita tak faham. Yalah. Dan kita tepung tawar ni mungkin berlaku dalam ganjil lah 3, 5 ataupun 9 kali lah kita buat. Tapi kan tengok queue lah kan, kalau ramai beratur tu janganlah buat, kena cepat lah. Buat sekali je lah. Betul. Kenapa kita renjis? Kalau renjis daripada bahu kiri dan bahu kiri kepada kanan. Kiri macam tu. Okey, maksudnya apa? Renjis bahu kiri bahu kanan tu maksudnya engkau lepas ni bertanggungjawab kat atas keseluruh ahli keluarga kamu. Tu sebab tu ada cakap apa, bila kita menerima pasangan tu bukan menerima dia saja, menerima keseluruhan lah, sepatutnya tepung tawar kena buat macam ni. Kalau bapa perempuan tu datang, dia pegang masa dia tepung tawar, dia renjih kat telinga kiri, dia kata jaga anak aku elok. Okay, jadi nak bercakap masa bila? Yalah, betul lah. Kan dah naik atas tu. Kira tak buka tapak tangan dah ada merah tengah. Nak bagi tahu dia ni dah jadi bini orang. Dia nak bagi tahu kat sini kat tengah ni, dia buka kat ayah tengok. Okey, anak aku dah kahwin. Dia dipesan kat lelaki tu. Maksudnya apa? Tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Mewangi baiknya seperti mana air tepung tawar. Gitu. Kemudian renjis di kening. Oh, ada Ini mesti tak buat. Kau pergi member sok macam tu je. Saya ambil gambar kahwin pun tak pernah buat, pun nampak orang kening. Paling-paling pun yang macam tadi. Maksudnya dah beberapa elemen dah hilang kan? Banyak. Kalau renjis yang kening ni maksudnya dia cakap apa dekat budak tu? Kamu sebagai lelaki berfikir sebelum bertindak. Jangan main cakap mulut marah orang. Macam tu. Jangan kira macam menjaga kesabaran lah. Kena sabarlah. Kita kena faham. Nak jaga perempuan ni dia bukan bukan sembang dengan kawan macam jaga. Dia ada masa dia, ada ketika dia. Jadi sabar, berfikir. Guna kakak yang waras macam mana kau uruskan keluarga dengan baik. Kemudian renjis tapak tangan. Renjis tapak tangan ni maksud apa pun yang berlaku, jangan putus asa, jangan putus rahmat Allah, teruskan berusaha mencari rezeki untuk keluarga. Itu maksud renjis tapak tangan. Dan jangan putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wangi doa tu, minta yang baik-baik. Itu maksud. So sebab dia umpama macam doa lah kan. Kata pelamin tu, ya Allah turunkan sampai. Jadi ibaratnya mewangikan apa yang dia maksudkan tentang tangan tadi itulah, balik tu. Kemudian kita tengok kat situ ada tapak inai, perempuan lah. Tak ada. Inai ni membawa maksud simbolik berbahagia. So maknanya macam zaman sekarang ni bila tepung tawar je paling-paling tahniah dah kahwin, sebenarnya dia lebih besar daripada benda tu kan. Kita kena bagi tahu masa tepung tawar tu kena bagi sikit perkataan. Jaga dia dulu. Letakkan bahu tu, tanggungjawab di bahu dipikul dengan baik. Mudah-mudahan kau dapat menjalankan tanggungjawab keluarga dengan baik. Dia ramai datang doakan ni. Masa tepung tawar tu biasanya orang juru selawat akan baca. Betul. Perasan tak? Juru selawat akan baca kan. Allahumma shalli ala sayyidina baca. Mudah-mudahan selawat kita tu berkatnya tu sampailah kita.